tertarik dengan satu komentar. Komentar tentang Anwar dan juga politik Machiavelli. Oleh Zaharul Abdullah. Saya tak kenal beliau, tapi menarik ya. Saya tertarik. Saya ada buku ni, Nicolas Machiavelli The Prince ni, saya ada buku dia. Tapi saya cuba cari tadi, saya tak jumpa dah mana buku tu. Adalah somewhere tu kat situ kot. Dalam karya Mansur, The Prince, Niccolo Machiavelli iaitu seorang negarawan, penulis politik dan pelopor kepada gerakan pembaharuan di Itali pada abad ke-15 telah menyediakan panduan kepada raja untuk menyelamatkan kekuasaannya. Bukan raja sebenarnya, putera raja, The Prince, daripada kekacauan dalam negeri dan serangan dari luar. Menurut Machiavelli, bagi menjamin keamanan dan ketenteraman, pemerintah perlu bertindak seperti singa dan kancil, iaitu menggunakan paksaan atau kekerasan dan tipu helah untuk mendapat dan mengekalkan kuasa, sementara mengenepikan pertimbangan etika dan moral. Hal ini bermaksud pemerintah perlu menggunakan kebijaksanaan dan virtue atau keupayaan. Virtue istilahnya bukan keupayaan tapi nilai, dan bertindak mengikut keperluan, necesitas serta tidak boleh bergantung harap kepada nasib semata-mata. Dalam konteks politik Malaysia, Anwar Ibrahim telah memanfaatkan unsur virtue dengan baik bagi mendapatkan kuasa dan mempertahankan kuasa. Dalam usaha untuk mendapatkan kuasa, perancangan politik di balik belakang tabir seolah telah dibuat oleh Anwar dengan Presiden UMNO sebelum PRU ke-15. Hal ini membawa pemberian sokongan kepimpinan tertinggi UMNO kepada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan ekoran situasi parlimen tergantung sejak PRU 15. Meskipun UMNO kemudian memilih untuk tidak bersama dengan PH, walaupun PN Fortuna bersama dengan Anwar apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan kerajaan perpaduan dibentuk. Susulan sokongan diberikan oleh UMNO kepada PH, Anwar melantik Ahmad Zahid dan juga Fadilah, masing-masing timbalan Perdana Menteri 1 dan 2. Meskipun Zahid sedang menjalani perbicaraan di mahkamah pada ketika itu, keutamaan Anwar ialah mendapat kuasa, sementara persoalan etika dan moral tidak menjadi tumpuan. Dalam hal ini, Anwar belajar daripada kesilapan politik kerajaan sebelumnya. Ketiadaan Zahid dalam barisan kabinet telah membawa kepada tumbangnya Kerajaan Perikatan Nasional susulan penarikan diri sekumpulan ahli parlimen yang diketuai oleh UMNO, yang diketuai oleh Zahid dalam kerajaan pada waktu itu. Now, saya nak komentar sedikit. Dia bukan masalah etika, tetapi dia masalah kepada prinsip. Nah, kesilapan yang dilakukan oleh Bersatu dan juga PN, Perikatan Nasional pada 33 bulan mereka memerintah, adalah bukan kerana etika atau moral. Yang itu saya tak setuju sikit dengan artikel tadi. Tetapi kerana ego. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau berdiri etika dan moralnya, seseorang itu tidak didapati bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Seseorang itu tidak dibuktikan bersalah sehingga didapati bersalah. Nah, kalau dituduh di dalam mahkamah itu dikatakan telah bersalah, maka ramai di kalangan pemimpin UMNO, termasuk Syed Saddiq, termasuk daripada Bersatu, hendaklah meletak jawatan dan melepaskan jawatan mereka sebagai ahli parlimen. Malah Syed Saddiq sendiri telah pun didapati bersalah, tetapi beliau masih lagi tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA. Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Dia telah didapati bersalah, tetapi kenapa masih tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA? Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab kita kena faham pending appeal. Appeal bila ada rayuan, anything can happen. Walaupun dia bersalah di mahkamah tinggi, dia boleh tidak bersalah di mahkamah persekutuan atau mahkamah yang lebih tinggi. Kita ambil contoh Liwat 1. Datuk Seri Anwar didapati bersalah di mahkamah tinggi. Didapati bersalah di mahkamah rayuan, tetapi tidak didapati bersalah di mahkamah persekutuan. Kita ambil Liwat 2. Didapati tidak bersalah di mahkamah tinggi, tetapi kemudian didapati bersalah di mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. So anything can happen dalam satu-satu perbicaraan. Jadi bila anything can happen pending appeal, seseorang itu dalam trial pertama dianggap tidak bersalah sehingga dia didapati bersalah. Dalam trial yang kedua, kita hold dulu sehinggalah keputusan. So dalam tempoh itu, bila Datuk Seri Anwar melantik Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, walaupun dia ada kes, dia tidak dianggap sebagai telah bersalah. Jadi di mana dikatakan tidak ada moralnya di situ. Nah, isu 33 bulan sebenarnya bukan isu moral. Tidak dilantiknya Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu bukan isu moral, itu isu strategi dan isu ego. Bersatu akan berkubur, dan punca Bersatu berkubur ini tidak lain tidak bukan adalah kerana Tun Mahathir sendiri dan juga PAS. Ya, PAS dan juga Tun Mahathir. Minta maaf tuan-tuan, saya dah rasa kat belakang ni, jadi saya agak susah sikit nak bercakap. Baik, kalau kita mula
APEC 2023, Anwar akan tegaskan kerjasama serantau bina daya tahan ekonomi. Okay. San Francisco, Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim jadualkan menghadiri Minggu Pemimpin Ekonomi Bersama Ekonomi Asia Pasifik. Di sini akan menekankan kepentingan kerjasama serantau dan membina daya tahan ekonomi di rantau ini dalam keadaan cabaran pasca pandemik dan geopolitik. Lalu juga Menteri Kewangan akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat APEC ke-30 di sini dari 14 hingga 17 November 2023. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan rasmi itu berkata, Malaysia menumpukan perhatian kepada APEC membandingkan kedudukan negara adalah menyokong APEC untuk menjadi lebih terbuka dan telus. Kerjasama diperlukan untuk menunjangkan ekonomi terutama bagi Malaysia dengan tumpuan diberikan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi halal, hub halal. Baik, saya nak check something. Tak, bila saya lihat APEC ni tuan-tuan, saya teringat APEC yang sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia macam ni. Kalau siapa ingat, pada tahun 2019 berlaku satu ruffle, satu pergaduhan lah. Kira satu pertembungan pada waktu itu. Pertembungan pada waktu itu adalah pertembungan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri atau tidak. I don't know whether you remember this lah. 2019 masa tu, saya antara tim saya dan sewaktu dengannya mendesak supaya perjanjian 2 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ditunaikan 18, 19, 20 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kami mendesak supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan jawatan Perdana Menteri menggantikan Tun Mahathir. Kerana janji pada waktu itu adalah untuk 2 tahun beliau memerintah kemudian diserahkan. Antara yang tidak setuju pada waktu itu, tidak lain tidak bukan geng-geng kartel lah. Zuraidah tak setuju, Azmin tak setuju sewaktunya. Yang tak setuju juga of course geng-geng bersatu, itu kita faham. Tetapi yang tak setuju dekat seorang lagi siapa tuan-tuan? Syed Saddiq. Dan conversation atau meeting mereka selama 2 jam itu, kalau tuan-tuan jadi ada dalam YouTube saya, full 2 jam punya conversation, kalau tahan dengar lah. Bagaimana beliau tak setuju kita kena serahkan. Azmin pun kata kita kena tunggu sampai habis penggal. Kenapa nak rush dan sebagainya. So Mahathir pun waktu itu dia kata mula-mula dia nak bagi, kemudian tak jadi bagi, lepas tu bagi lepas ni, ujung tahun last APEC. So itu APEC kali ini memain peranan besar untuk saya sebenarnya. Macam kenangan lah. So bila dia kata bagi APEC, dia kata APEC nanti saya akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lepas APEC Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Nah, tak sampai APEC pun, APEC tahun 2020 sepatutnya yang masa tu Kuala Lumpur lah jadi dia punya tuan rumah. Sepatutnya Kuala Lumpur jadi tuan rumah tahun 2020 November, tiba-tiba COVID. Dan tak sempat pun 2019 kita tahu Februari kerajaan tumbang. So bila kerajaan tumbang, cerita APEC tak jadilah, tak ada apa yang berlaku lah kan. So semua kecewa berjadi-jadi. Semua kita tahu lah what's going on. APEC 2020 tu diadakan secara online. And now APEC 2023 kita menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sebagai Perdana Menteri tuan-tuan. Now, itu saya kata perancangan Tuhan ni sangat hebat kan. Allah is great. Bagaimana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu kalaulah jadi Perdana Menteri, mungkin beliau akan jadi susah sebab negara tutup, COVID dan sebagainya. Mungkin. Tetapi Allah lindungi beliau. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri setelah habis COVID settle apa semua, beliau menjadi Perdana Menteri and going strong selepas itu. And ada hikmah juga apa yang berlaku. Contoh bila Mastura tu, tak ramai yang tahu bila Mastura punya kenyataan berkenaan dengan Chimpeng tu dan juga Lee Kuan Yew dan sebagainya dikait dengan DAP. Tuan-tuan tahu Mastura tu ambil information tu daripada mana? Kan saya kata data itu dulu disebarkan oleh Saitro Barisan Nasional, Saitro BN. Saitro BN yang sebarkan. Kemudian tersebar satu buku Saitro BN yang penerangan BN yang ada konten benda tu. Dan itu yang dibaca oleh Mastura. Sedangkan pada waktu tersebarnya perkara tersebut, antara yang tak setuju dan mengatakan benda itu palsu adalah orang PAS. So sekarang ironinya orang PAS yang menggunakan data tersebut